Tapi apakan daya teman, katanya duit tak cukup, terpaksa mencuri gini untuk menanggung perbelanjaan. Minyak naik, barang pun mahal, kata dia, semua naik. Cara hidup susah, kata dia, mana cukup, nanti anak makan teman air, mana nyanggup, katanya. Katalah dia bagi gitu, tapi dia tak perhalalkan perbuatan dia. Dia masih kata, memanglah berdosa lah, tapi apakan daya, saya tak sanggup melihat anak saya kebuluran, saya mencuri juga untuk pastikan mereka ada kesinambungan hidup. Biarlah saya dapat dosa seorang, tapi anak saya tak mati kebuluran. Katalah dia kata gitu, dia masih iktiraf haram, perbuatan tu berdosa saja, tak jadi kufur. Nak tanggung je prinsip yang sama. Kufur tu jika dia menghalalkan. Dia curi, kata dia, halal. Curi ni rezeki masing-masing, siapa dapat pak-paknya katanya, out. Siapa dapat halal, dah dapat rezeki dia. Bila rezeki semua halal, rezeki kan ditolak, katanya. Mula disyarah, merepet, terus sampai istilahnya ada menghalalkan apa yang haram. Maka ada prinsip agama yang kita dah belajar tu, yang maklum fiddin bin darurah, menghalalkan yang haram kufur. Na'udzubillah. Ini semua hadisnya tu. Semua hadisnya tu. Sikit lagi kalau saya syarahkan dalam bab tu. Yang ni yang kalau zaman lah ni kan, sikit kalau kita tengok fenomena orang mengaji lah ni. Bab akidah tak mau mengaji. CP yang ulama' dah bagi, dia tak mau pakai. Mengaji kitab-kitab macam ni, kadang-kadang dia kata ortodok lah, tak ada hadis lah, tak ada Quran lah, perkataan tak apa-apa lah, ambil falsafah lah, apalah. Dia kata macam itu. Betul? Arab pun tak tahu, ulama' pun tak pergi jumpa, tutup guru pun tak beradab. Waktu pula salah silah tok guru pun tak cari tok guru yang ada salah silah daripada salah silah ulama' dulu. Lepas tu beradab dengan dia hadis je, Quran aja. Lepas tu syarah mentah-mentah daripada Quran dan hadis. Tu jadi gitu. Yang tu yang dikeluar hukum belak-belak kan. Pasal hadis dia tak proses. Satu hadis bagi hukum. Tu yang keluar ayatnya tadi tu. Itu yang kalau tengok zahir hadis, pasal nak sebut ada orang ceramah dengan hadis, dengan ayat Quran dan hadis yang sekali lalu tu, word by word ni, khususnya kalau disebut bab iman ni, dia kata apa? Dia kata, siapa tinggal sembahyang kafir. Buah ayat tu betul. Pasal apa? Tak baca dalam hadis. Pasal apa? Hadis kata man tarakaha faqad hadamad din. Siapa tinggalkan sembahyang, dia telah runtuh agama. Apa faham hadis tu? Maksudnya siapa tinggal sembahyang, dia telah kafir. Tak betul tu. Dari segi hukum fakta tak betul. Saya pakai habis kafir kau orang. Kau tak sembahyang kafir. Kau tak sembahyang kafir. Habis kafir kau orang. Tak betul tu. Dan itu fenomena yang kita sebut zaman ni. Kalau khusus fenomena tu, cuma kalau bukan isu bab sembahyang tu, fenomena yang ada ni antaranya Wahabi dia pasal dia ngaji hadis fiqh tauhid tak mau ngaji. Bahkan dipelekeh dikatakan ta'assub lah, ta'assub ulama' lah, ta'assub mazhab Syafi'i lah, ta'assub Imam Maturidi lah, ta'assub Imam Abu Hasan Sy'ari lah. Betul kata dia, ambil pada Quran hadis, kita ambil yang asal. Bila ambil asal tak tahu panduan, ambil mentah-mentah, lepas tu bagi kafir korang habis. Ni duduk selawat apa ni, selawat perdana. Kat bufi lah masa kan. Duduk selawat qasidah sampai 2-3 jam. Duk berdoa, duk selawat ke Nabi, duk qasidah, duk selawat berdiri, belajar mana Nabi suruh berdiri ke dia? Nabi pun dah meninggal dah, kata dia. Duk berdiri, buat apa? Menteri datang berdiri, okey pula. Sikit lah kalau petikai tu kan. Jadi, dia kata, yang ni buat apa? Bid'ah, masuk neraka. Nabi sebut dah, kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masuk neraka habis. Ada juga apa-apa tu. Jadi mengaji tak habis. Dia tak tengok apa yang telah ulama' bahas satu-satu, mana yang boleh tak boleh tu. Ambil betul-betul hadis mentah-mentah, hurai sendiri. Betul betul. Disiplin ilmu dia tak ada. Memang tak ada disiplin pun. Terus kafir kau, habis kafir semua. Sana kafir. Pasal apa? Selawat aja banyak-banyak kafir. Reka je selawat kafir. Apa lagi? Wirid lepas sembahyang kafir. Doa kunut je kafir. Bismillah dalam Fatihah kafir. Habis kafir semua. Ini Wahabinya style. Sikitlah ke Wahabi tu, sepak Wahabi tu sikit. Pasal yang mana kena sepak tu, kena sepak je. Pasal supaya kita biar take alert sikit. Wahabi je, satu Wahabi ni dia takut sangat. Orang label dia Wahabi. Apa kata Wahabi? Kami bukan Wahabi kata. Dan kena faham, Wahabi ni bukan nanti dia mengaku. Macam mana kita sebut Jabariyah, Mu'tazilah kan.
Macam mana ada kalau kita mengaji kita dulu, tak syarat untuk jadi Jabariyah Mu'tazilah ni dengan dia declare kan. Aku Jabariyah, aku Mu'tazilah. Tak. Dia ada pahaman macam tu, jadilah Jabariyah Mu'tazilah. Kalau Jabariyah kata dia, alah tak mengaji pun, tak apa kalau Allah Ta'ala nak bagi aku jadi alim, tak mengaji pun alim juga. Aku kan Jabariyah, aku ahli sunnah wal jamaah. Jabariyah tu nak faham situ. Itu kat Wahabi. Aku kan Wahabi. Walaupun kau tak Wahabi, kepala otak cara kau bercakap sembang tu, format kau fikir dan cara kau menyelesaikan masalah tu sama yang macam Wahabi. Itu kat Syiah. Kami bukan Syiah, kami ni ialah ahli bait. Dia tahu Syiah ni orang kepak siap dah. Itu kat Wahabi pun orang kepak siap dah. Bubuh Wahabi ni dia marah. Jadi kami bukan Wahabi, kami golongan Salafi. Kami bukan Syiah, kami ahli bait. Bila sebut ahli bait, Nabi pun sebut ahli bait, ahli Muhammad, keluarga Muhammad. Kan bagus kasih pada keluarga Nabi Muhammad. Ni apa ni tak kasih kat keluarga Nabi. Dia nak berselindung di sebalik bahasa itulah. Sikit nak sebut tentang kata atas bahasa ulama disebut istilah tu lah, Syiah lah, Wahabi lah, apa seumpama itu. Dia tak syarat seorang tu iktiraf dan mengaku dia. Tapi apa-apa saja pahaman macam tu adalah pahaman salah. Khusus kita sebut sikit tadi adalah masalah tu lah, dia menafikan ataupun dia belajar dengan ayat Quran ataupun hadis yang secara lahiriah aja, lepas tu dia mengkafirkan orang. Itu menyebabkannya di kufur. Alhamdulillah. Itu adalah kaedah sipil Wahabi dia sebut tadi. Ada lagi soal sekitar tu? Masih tentang rukun Islam, rukun iman. Asal khusus bicara. Ya. Yeah. Orang mengatakan kafir. Yang ni pun kalau panduan berdasarkan hadis-hadis Nabi yang lain. Memang kita kaedah sipil dia macam ni. Orang yang memang Islam, kita kata dia kafir, salah. Bahkan kita mengkafirkan orang yang memang Islam yang tak jadi kafir. Kita yang kafir tu pasal kita mengkafirkan orang Islam. Ya, orang Islam yang memang sekte Islam. Dia punya disiplin ilmu dia macam tu. Tapi kalau orang Islam ni jatuh murtad, dia murtad tu hukumnya kafir lah. Bahasa umumnya kafir lah. Yang sepatutnya kita kena kata dia kafir. Dia kena kata dia murtad. Tapi kita tak berani kata dia kafir. Walaupun dia telah kafir. Kita tak kafirkan dia kafir tu, kita lah kafir. Pasal kita tak mengkafirkan orang buat perbuatan kafir. Sedangkan dia memang kafir. Mengatakan orang kafir sebagai tak kafir, kafir kita. Disiplin, dia punya sepadan disiplin tu macam tu. Memang ada hadis Nabi sebut dari si umum, siapa kata ke orang kafir, maka kafir tu akan balik pada diri dia. Kena tangguh hadis tu. Berbalik ni bila? Bila orang Islam yang dituduh kafir memang dia Islam yang tak ada ciri kafir kat dia. Hak tu yang tak dibenarkan untuk dikafirkan. Yang tu salah lah. Yang tu yang salah tu. Pasal hanya semata-mata tinggal sembahyang kata kafir, salah. Pasal salah dengan format hukum yang telah kita bicara tu. Termasuk dalam tu apa saja bab lah. Satu kalau pasal kadang-kadang isu kafir mengkafir ni memang ada orang digunakan hadis tu lah untuk supaya nak menyejukkan ayat-ayat orang yang suka mengkafir orang ni. Sedangkan kalau ikut, kalau memang apa yang dia buat tu jadi kafir, apa pula menyejuk pula ayat tu. Macam mana pun dia bujah macam tu lah. Dia kata duk tuduh orang kafir sikit-sikit, kafir. Kita kena faham macam ni. Orang yang memang kafir memang kena kata kafir. Orang yang kafir memang kena kata kafir. Orang yang Islam dan memang dia Islam, tak ada ciri yang menyebabkannya dia kafir, memang tak boleh kata kafir kat dia. Salah lah tu. Bahkan kita mengkafirkan orang yang tak kafir, kita yang jadi kafir. Dia punya sipil dia macam tu. Satu, kalau kita faham sipil macam tu, kita punya pengetahuan dalam bab Islam kafir ni mesti sangat jelas. Apatah lagi istilahnya dia common sense, common knowledge. Maklum fitin bil darurah, benda yang sangat mudah. Takkan hak tu orang tak boleh faham. Pergi sembah kat tokong, boleh dengan bahasa sangat mudah ni. Dia sembah tokong. Ataupun kat dalam rumah dia ada kepala tengkorak, boleh kepala. Untuk nak berubat, dia tak umur ni. Tapi nak berubat macam mana? Sembahyang fardu, sembahyang jemaah, soh depan lagi. Kita pun kadang tak pergi jemaah. Dia sembahyang jemaah jaga weh. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni kalah kita. Boleh tu. Tapi kat rumah dia ada kepala tengkorak, dia tak umur. Nak berubat mesti sembahyang bagus. Puasa selang sehari macam puasa Nabi Daud. Macam nak kata apa tu? Kafir weh, macam apa?
Yang ada kepala terkorak tu. Yang semayang tu, kepala terkorak apa? Semayang kepala terkorak apa? Sebah kepala terkorak. Jadi kalau memang duk iktikad gitu, kufur walaupun dia semayang. Jadi saya buat misal itu, kalau saya ngaji buat, ada tok guru buat ayat tu, serupa macam orang duk semayang tapi kentut macam tu. Dia sujud tapi kentut. Macam semayang. Habis semua. Bakal kena ambil wuduk lain. Maksudnya kena pemurnian akidah ni. Ataupun kata je ni, semayang semua bagus tapi pakai kain ihram kuning. Kain ihram kuning, faham? Sami itu Sami tokong, Sami Buddha tu. Kepala botak, ihram kuning. Semayang rajin, kalah kita lagi. Tapi kalau ikut ihram kuning ni, dia pakaian rasmi kufur. Pakaian rasmi Buddha. Tak boleh kita pakai. Walaupun kalau ikut warna ni, ada warna harus. Maksud asal warna ni harus putih ke hitam ke kelabu ke, nak pakai apa warna pun pakailah, tapi putih yang terbaik. Tapi pakai warna kuning, dia ada benda khususiat. Dia ada ciri tokong Sami Buddha. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai macam tu. Kalau pakai, kufur. Walaupun orang sembahyang kuat ke mana pun. Nak sebut tentu. Yang kata kalau seseorang tu dalam masa yang sama, dia kata Islam iman ni satu hal, tapi dalam masa yang sama ada ciri-ciri kufur tu, out. Walaupun dia sembahyang. Yang saya nak sebut, kata yang tu yang kadang-kadang orang tak berani hukum tu. Sembahyang kuat tu, kita awak pun tak sembahyang sunat. Ni sembahyang sunat kuat, tapi ada kepala terkorak, tapi duk pakai kain ihram kuning. Ataupun dia tok umur, dia nak berubat. Lepas tu apa? Nak berubat, dia kena pijak Quran dulu. Ya ada saya khabar tu. Ada tok umur itu. Tambah tok umur yang nak dapat keramat-keramat. Kalau yang teropong tu saya tak tahulah kan. Hak pegang tu saya tak tahulah. Dia ada buat tak buat tu. Tapi biasanya kalau tok umur yang canggih-canggih ni, yang boleh buat pelik-pelik luar biasa ni, biasanya dia akan ada unsur-unsur kufur kat dia. Baru dia boleh buat pelik, baru jin akan tolong pada dia untuk buat satu benda yang pelik-pelik. Antaranya pijak Quran. Kadang-kadang bukan pijak Quran tau, dia tulis kat kertas, Qul huwallahu ahad, bungkus-bungkus. Syarat dia nak berubat, dia mesti buat gitu. Tulis kat tisu ke apa. Lepas tu, bungkus-bungkus, gumpeh. Lepas tu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Telan. Kufur tu. Pasal apa kufur? Memasukkan ayat Quran dalam najis. Tumperuk kita hukum najis tu, kata ulama. Bahar dia. Itu haram telan apa-apa kertas yang bertulisan Al-Quran, bungkus-bungkus telan masuk dalam mulut. Ludah boleh tak? Quran ludah. Ludah bukan najis weh. Ludah pun haram. Yang ni ambil ayat Quran tu, bubuh dalam mulut, telan masuk dalam tong tai bahasa perut ni tong tai apa hukum? Kufur tu. Orang yang berubat dia tak sedar. Tambah tok bomor tu kalau dia tahu benda tu kufur, dia tak buat lah. Kata dia, awak makan dengan bismillah. Selawat atas Nabi pula. Pula tu, bila bismillah, selawat atas Nabi, jadi benda pelik. Yang ni semua berlaku dengan izin Allah. Nampak tu? Kicuhan yang berlaku kat dia. Saya biasa jumpa tok bomor ke ni. Kita tengok, ya Allah, kelamnya mata dia. Kelamnya mata hati dia. Ilmu tak ada ni, kena tipu mentah-mentah gitu je. Padahal perbuatan tu kufur tu. Yang ni yang nak tengok batal Islam kufur ni. Yang tu yang kita bicara tentang kata kita kena kenal elok-elok. Asal bicaranya tentang orang yang memang kafir kena kata kafir. Jangan orang yang kafir kita kata tak kafir. Salah tu. Salah tu pasal apa? Pasal orang yang kafir kita kata tak kafir. Salah pasal kita tak mengkafirkan perbuatan yang kufur. Begitu juga orang yang Islam yang tak jadi kafir, kita hukum kufur sedangkan dia tak kufur. Salah. Satu orang tak semayang semata-mata, kafir dia ni pasal tak semayang. Salah. Itu umur ni semayang kuat tu, kita tak kata kafir. Sedangkan dia nak berubat, dia pijak Quran tadi, buat misal itu. Macam mana? Kita tak kata kafir kat dia, itulah kita kafir. Itu yang kita kena belajar sepadan sepadan iman ni. Pasal bila kita tak tahu, tu yang pada kita ni tak apa. Padahal benda tu salah. Ya. Yeah.
Yang tu dia bukan benda bertulis. Ya betul ayat tu. Jadi kalau tulis kat kertas, muka kertas yang tulis ayat Quran tu, itu hukum campak Quran dalam najis tu. Ibaratnya gitu. Tapi kalau tulis kat pinggan putih perubatan za'faran, tulis ayat Quran, ayat kursi apa kan, lepas tu ambil air leburkan dia macam mana jampi air kan, itu boh pi yang bahasa tu, bahasa aura tu, ni aura Yasin ni dalam ni, boh pi aura tu dia guna bahasa aura kan. Aura aja masuk, jadi hanya bacaan. Jadi kalau kata tinta za'faran, gunakan za'faran sebagai dawat, tulis kat pinggan putih, waktu siram air, tak ada tulisan apa-apa pun, tak ada kertas yang bertulis ayat Quran dimasukkan dalam perut, tak ada. Cuma ambil tabaruk dengan tulisan dan air yang dibacakan ayat Quran, tentu ada sesuatu kesan ada situ, ambil berkat dengan ayat Quran itu. Itu betul. Itu prinsip dia tak salah dengan asas akidah dan fiqh. Tapi kalau ayat Quran tulis di kertas, tulis bungkus-bungkus, komot-komot, bismillahirrahmanirrahim, selawat 3 kali, niat nak berubat, kapih lah tu. Walaupun niat nak berubat, tak boleh, salah. Pasal hukum ni kufur. Hak tu beza, tentu beza. Beza dengan hak tulisan yang dileburkan dengan ayat, dengan ayat kertas yang ditulis ayat Quran telan. Tentu beza dia. Beza sangat, beza sangat. Ya. Tong sampah. Kedah dia kalau ayat Quran ni patutnya kita kena mulia. Bubuh tong sampah ataupun campak dalam najis, serupa macam campak dalam perut tadi lah. Pasal tu keedahnya Quran ni, kalau ada Quran buruk ke terkoyak, ada benda-benda bertulis Quran, ataupun kita sendiri nota kita tulis ayat Quran apa-apa, dia kan boleh bubuh sebarangan ataupun bercampur dengan benda-benda sampah yang lain. Kalau kita nak hapuskan, memang keedah sebut ulama bakar. Bakar, cuma tak boleh bakar dengan sampah biasa. Pasal itu hukum ambil Al-Quran campak dalam tempat kotor. Itu apa? Bakar-bakar dia saja. Jaga apa? Supaya jangan ada cepisan yang tinggal. Bagi habis semua. Bakar kali sampai habis yang dibakar yang bertulis Quran tu. Baru selesai, tinggal kan. Debu dia macam mana? Debu tak ada masalah. Pasal tak bertulis ayat Quran. Katok hancur, selesai. Debu tu tak dapat hukum Quran. Jangan pula ada pula orang berubat ini pun biasa jumpa tak? Ambil debu tu buat apa? Campur dengan air. Lepas tu rendam dengan air tu, tapis, ambil air tu buat minum. Mampuih tu. Mampuih tu satu hal. Kalau ada orang buat berubat macam ni, tak diajar dengan kaedah berubat itu. Salah juga. Macam mana pun yang tu kufur lah, yang tu tak kufur. Pasal dia bukan ambil ayat Quran masuk. Pasal ayat Quran dah tak ada dah, pasal dah dibakar jadi abu. Tapi abu tu tak diajar dengan berubat itu. Bahkan faktor kesihatan pun tak elok tu, macam-macam tu. Kalau tengok faktor kesihatan, dia benda-benda dia bakar dah jadi karbon, dia akan ada unsur karbon, betul berbuah air. Saya lupalah nama-nama Pak Sains ni. Kalsium karbonat, itu dioksida kan, kalsium oksida, kalsium dioksida, dia ada nama-nama tu lah. Bila berbuah air pun nama-nama gini. Ada yang nama bikarbonat apa lah. Itu kalau bikarbonat lah. Itu kot. Nisbah Nabi suruh tu, dia ada bab yang amalan kita memang ada benda yang nisbah suruhan. Hampa ambil ayat, pi tadah baca Quran, tu pi simbah kat kubur misalnya. Tak ada tu. Tak ada. Dari segi tak ada, memang tak ada. Cuma boleh tak buat, nanti lah. Ya, macam mana pun disebab apa sebut ulama, harus untuk buat demikian. Harus. Pasal kata tanya soalan, Nabi buat lah, Nabi tak suruh pun. Tapi boleh tak buat? Yang tu kena tengok atau bahas apa yang telah berlaku, keharusan tu dibenar ataupun tidak. Sedikit kalau sebut tentang keharusan tu, Rasulullah kalau sepanjang hidup dia tak pernah ajar tau. Hang sakit macam ni, hang baca ambil ayat, waktu baca Fatihah, waktu bagi orang minum. Tak pernah Rasulullah ajar itu. Tapi pernah berlaku kalau kita belajar bab hadis.
Pernah satu ketika Rasulullah, para sahabat ni dia pulang daripada satu peperangan tak silap ni. Dalam perang tu dia orang ada kehabisan bekalan makanan, singgah kat satu kampung, tapi kampung tu orang tak peduli kat dia. Minta bantuan bagi air minum air apa, dia orang tak bagi. Yang maksudnya tak peduli kan orang Islam ni. Kemudian dia orang minta juga pertolongan Allah Taala, ditakdirkan ketua kabilah tu anak dia kena sengat dengan binatang bisa. Puas tok batin dia, tok batin, tok bomoh dia. Berubat, tak mau baik. Kebetulan orang Islam memang ada kat situ. Yang dia orang tak tamu kan mereka tu, tak layan bagi air apa dan sebagainya. Dia buat sombong lah tu. Lepas tu buat apa? Dia orang ada utusan daripada kampung ni pergi jumpa orang Islam yang sedang berkemah dekat situ, minta supaya ada siapa-siapa yang pandai berubat, pergi berubat anak tok batin dia. Bahasa tok batin senang lah, Pak Arab tak panggil pun tok batin, kita punya istilah lah panggil tok batin ni. Untuk buat apa? Pada sahabat pun ada seorang mengaku, tak apalah aku berubat. Dia pun pernah bukan belajar ilmu perubatan, doktor buat kesihatan apa pun. Pergi kata dia, minta air kata dia segelas. Air, dia pun baca Fatihah. Baca Fatihah dia pun, bismillahirrahmanirrahim kata dia, ambil air ni bagi minum. Minumlah tu ke baik. Minta pertolongan dengan Allah Taala sungguh, ya Allah, Engkau yang anta syafi la shifaan illa shifauk. Minta ya Allah, Engkau lah bagi penyembuh, Engkau lah bagi sembuh semua ya Allah. Jadi dia minta tu atas doa, bagi sembuh. Kemudian kabilah tu, ketua kabilah tu punya seronok lah kata dia. Macam ni lah, aku nak bagi kau kambing. Saya tak ingat berapa ekor kambing dia bagi tu. Dia kata kau dapat ni, kata dia, kau nak apa? Kata dia, kami nak ayah. Kami dah putus ayah ni. Dah boleh sembuh kau tu seronok. Ayah tu dia bagi berapa ekor kambing. Kami pun kenduri ya. Kemudian balik-balik cerita ke Rasulullah. Ada sahabat lain tak berani nak makan. Maksud apa? Kata dia tak benar Rasulullah hajar pencampur itu. Tapi kata dia, bukan kita buat dosa apa pun, kita minta dengan Allah Taala bagi sembuh. Pula tu dia orang ni kita minta ayat, jual mahal, sombong sangat. Balik-balik pakar mengadu kat Rasulullah. Tu yang kalau kita belajar hadis, Rasulullah bila sahabat dia cerita mengadu gini, ada yang setuju, ada tak setuju ni, kata hampa belajar kat mana? Baca kat ayat boleh jadi jampi. Kita kami tak tahu ya Rasulullah, kami baca doa Allah Taala pakai ayat, pegang ayat tu bagi dia minum. Rasulullah kata, bagus apa yang hampa buat, lebih kurang perkataan dia gitu. Tak ada baki kat kambing lagi. Isyarat atas sebuah ulama, maksudnya ada benda walaupun Rasulullah tak pernah ajar, Rasulullah tak pernah suruh, tapi sempadan dia tu, benda tu bukan masalah isyarat. Takkan ambil Quran, ambil ayat baca jampi pun baca ayat Quran. Tak ada unsur-unsur syirik dan menyalahi dalam bab syarak. Doa mentang betul-betul minta agama Allah Taala, minta lagi, tak ada masalah tu. Jadi kalau atas kaedah orang mati tu kita buat tahlil apa, bubuh ayat dalam jak, boleh bubuh. Serupa prinsip tu ambil tabaruk dengan ayat Quran. Lepas tu ayat tu pula ada yang nak buat minum, ada yang nak buat mandi. Untuk ayat ada nak pergi siang dalam ke atas kubur, ikut disembah larangan secara mutlak. Jangan sembah ayat tawajuh, ayat Yasin ni kat kubur. Tak ada. Adakah ayat Yasin tu hukum Yasin? Ya, macam mana pun Melayu dia ada pantang larang besar macam ni lah. Jangan langkah dah baca Yasin. Dia ada hormat-hormat macam tu lah. Macam mana pun, adakah dia martabat Quran? Tak. Macam mana pun hormat tu dia jaga. Nak jaga, jagalah, tak ada masalah itu. Tapi adakah sampai tahap bila langkah ayat tu, tak juga, tak suruh juga. Yang tu nak kata tengok sepadan syarak elok-elok tu. Dari segi haram, tak haram untuk pergi letak ayat. Dah ayat tu nak minum pula, masuk dalam perut macam mana? Pasal bukan bubuh kertas masuk tulis ayat Quran, masuk tu ayat saja. Tu kena tengok sepadan tu, kena tengok fix situ. Jadi disebab larangan tak ada. Berdasarkan kalau atas sebut ulama, daripada hadis tersebut menunjukkan Rasulullah walaupun dia tak suruh, walaupun kita ambil itu atas kaedah asal yang tabaruk dengan ayat Quran, doa tetap minta pada Allah Taala, tak ada masalah. Tak ada apa-apa larangan. Tak ada apa-apa larangan. Yang tu kot. Wali lah.
Nisbah bergambar tu. Nisbah bergambar je. Banyak benda kita bergambar bukan ada kena-mena dengan kita pun kan. Nisbah bergambar itu. Kalau atas tanya bergambar laki bini yang dah bercerai, sekadar bergambar tak ada masalah. Cuma yang tak boleh jangan pegang, jangan peluk. Macam tu tak boleh lah. Jadi soalannya laki bini dah bercerai lah. Jadi bila orang ni nak jadi wali, mari sini kenduri. Dah kenduri dapat menantu lah. Menantu belaka kan. Tapi yang ni dah tak suami isteri dah. Tu nak juga bergambar bagi menunjukkan ni keluarga ni, bapaknya ni, maknya, walaupun dah bercerai. Nisbah gambar tu tak ada masalah. Ha? Tak ada kamera. Dia taklah bila bercerai tu maksudnya musuh gila-gila ni. Dah. Bahkan kalau ikut pekahnya macam ni nah. Memang dia mau bercerai dari sisi hukum tak suami isteri. Anak tu anak dia, macam saya nak sebut gini. Bolehlah nanti bapaknya datang, pergi ambil anaknya, jumpa anaknya, untuk ambil anaknya pergi berjalan, makan angin, pergi belanja makan kat kedai, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ini masa anak je. Cuma dengan mak je lah yang sepadannya. Macam mana pun sepadan tu sepadan macam mana kita yang bukan orang yang halal dengan kita lah. Takat sembang kebun pergi nak beli madu, nak beli cuka kalau ada tu. Tak ada masalah je. Tengok ada orang ambil gambar, snap gambar. Boleh tak? Haram tak? Tak ada apa-apa haram situ. Orang nak petenah boleh Yang tak boleh pegang, duduk rapat-rapat, ngindin, tu tak boleh lah. Ada alasan nak jawab tu. Yelah, tunggu. Betul. Tu atas nama bergambar je tak ada masalah. Berapa banyak kita bergambar yang tak ada hubungan apa-apa pun. Kadang-kadang anak kita katalah dapat ijazah kan. Pergi ambil kat universiti, yang bagi ijazah siapa? Profesornya, dia punya pensyarahnya. Yang anak kita perempuan. Kadang-kadang pensyarahnya perempuan, anak kita jantan. Ada gambar jawab? Ada gambar? Ada, haram tak? Boleh jawab tu. Boleh jawab tu. Okey. Ya. Ya. Cuma orang Melayu kita dia ada fobia sikit gitu. Bila bercerai je, maksudnya bila datang dekat dia kata macam karen besar, tak boleh nanti short katanya. Nak karen lah maksudnya kalau yang jadi masalah tu masalah lah. Tapi atas kata bergambar, jumpa tak ada masalah. Jadi pasal kaedah kita dalam syarak taklah dengan bercerai ni musuh gila-gilanya. Tak. Prinsipnya tiang orang telah sebut kalau kata nikah dia mesti imsakum bima'rufin atau tasrihum bi ihsan. Kalau nak jadi isteri, jaga isteri elok-elok. Kalau dah balah orang kata tak boleh nak jadi suami isteri, bercerai pun dengan cara baik juga. Apa cara baik? Bagi edahnya bagi elok, duduk di rumah betul-betul. Lagi apa? Nafkah yang wajib kena beri. Apa saran hidup yang masa dalam edah kena beri. Lepas tu, dah habis waktu edah, hantar balik rumah mak ayah dia dengan terhormat. Bukan pergi campak sepak terajang ni, bukan gitu. Bukan bercerai-cerai keluar daripada rumah ni. Bukan kita ajar cara clean Hindu gitu. Kita ada disiplin dalam bab agama itu yang kena belajar tu. Kita nak menunjukkan kata ada sepadan. Bahkan esok saya tengok baik semula. Nak baik semula tak ada masalah. Tapi prosedur asal balik lah. Tapi taklah dengan kata bila dah bercerai ni maksudnya musuh gila-gila ni. Tak diajar dalam syarak kita gitu. Tak diajar. Ya. Ada apa soalan ni? Satu lagi. Ya. Hubungan setengah kita disebut ta'rif syahadah beriman. Okey. Iqrar bil lisani. Ya. Wa tasdiq bil qalbi wa amal bil jawarih. Bil jawarih. Mesti ada antara pengakuan dengan amal. Soalan yang ada lagi. Ya, bagus soalan tu. Yang tu pun kena perhati elok. Tu saya kata hadis ni bila orang bagi huraian dengan hadis tanpa lihat apa yang telah dirilik oleh ulama dengan semua hadis, dia akan syarah merepek lagi. Saya kata merepek dalam mana? Memang ada hadis sebut itu.
al-iman tasdiq bi qalbi kan. Kadang-kadang disebut dengan satu perkataannya, al-iman ditasdiq bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amalun bil arkan, disebut dengan gitu. Jadi nak kata iman ni hati mesti benar kan. Itu benar kan. Iqrar bil lisan maksudnya menyebut, buat pengakuan dengan lidah, mengucap kalimah syahadah. Jadi membenarkan di hati, dan amalan bil arkan, amalan dengan anggota, maksudnya taat lah. Ulama kata kaedah kita bicara ni, semua ulama tanggung takrifan iman macam tu adalah iman kamil. Siap. Kamil macam mana? Iqrar bil lisan, maksudnya boleh syahadah, faham makna syahadah, hati pun benar kan, untuk amalan bil arkan. Ni kamil lah dengan apa kita bicara ni. Atau kita bicara tak amalan biarkan, masih Islam tak? Masih Islam, masih iman tak? Kalau tengok hadis itu saja mampu kita kafir orang. Yang tu yang kata kena berhati elok. Yang ni baru tengok satu hadis lain tak berhati. Betul, dengan hadis itu nak bagi definisi, mesti ada berkaitan. Kaitan memang ada, tapi di atas nak mengedah menghukum. Ni apa status? Jangan hanya berdasarkan hadis tersebut, tengok hadis lain. Berkaitan memang ada. Selalunya bila hati dah beriman, tentu dia akan amalan biarkan. Tapi adakah dengan tak semayang kafir? Tidak, kita dah belajar. Itu adalah bab amalan praktikal zahir. Syarat jangan nafi, jangan petikai hukum. Dia iktiraf, nama dia fasik, zalim. Atas kata Islam, masih kata Islam. Tu syahadah pun tak kerti macam mana? Keturunan Islam tak? Keturunan Islam. Ada tak benda perbuatan murtad? Tak ada. Ada tak itikad batil, perbuatan yang menyebabkan jadi murtad? Ada? Tak ada. Semayang, himayang apa? Mengucap pun tak kerti. Mayang raya pun tak turun. Macam mana? Masih Islam. Islam baka dan keturunan. Status tu tak boleh kacau. Selagi dia tak buat benda batal. Kita dah bahas dengan ilmiah satu-satu atas definisi sebut ulama, dan semua tu telah dimurnikan dengan semua Quran hadis. Ambil ni persepadanan dia dan kawan yang menghukum. Dari segi irtibat, dia punya kaitan memang ada. Mesti tak ada batal, mesti ada. Cuma berdasarkan hadis tersebut saja, lepas tu nak formulasikan dengan membangkang semua takrifan yang telah diperhalusi oleh ulama, tak betul. Jadi mensyarahkan mesti amalan biarkan apa-apa. Dia kata ni hadis Nabi ni. Memanglah hadis Nabi, tapi baru satu hadis lain ni kan. Yang tu yang kita dah sebut tadi tu. Belajar dengan syarahan hadis saja tanpa melihat hadis lain, dengan apa yang ulama yang pakar telah selesaikan dia, dia bakal mengundang kepada salah faham. Apatah lagi yang mensyarah hadis tu orang yang memang tak faham, dia syarah ikut dia. Kalau dia tahu disiplinnya tak apa. Kalau saya sendiri pun, kalau saya nak sebut ini, asal nak sebut, memang sepatutnya kaedah orang nak belajar hadis, belajar Quran tu belajar. Begitu juga orang nak mensyarah hadis dan Quran, dia mesti belajar macam kita belajar ni dulu. Baru hampir ngaji hadis, baru hampir ngajar hadis. Kalau kata dia tak pernah belajar macam ni, walaupun dia tahu bahasa Arab, lepas tu dia buka hadis, kita hadis, dia baca hadis, dia syarah hadis mengikut syarahan dia, kacau. Atau telagahnya macam yang tu yang sebut, yang tu jadi kalau Wahabi, kalau tak Wahabi pun apa saja pahaman dia akan jadi silap. Pasal apa? Dia hanya syarah berdasarkan apa hadis yang dia jumpa. Hadis lain dia tak perhati. Kita belajar ni rumusan semua, perhati, ambil, ni format. Yang tu kot, masa saya jawab soalan. Ada lain kita. Jadi baru cerita rukun iman 6 je lah. Macam mana pun baca sikit faham tak apa. Satu-satu tu memang ada pendetilan dia. Tapi insya-Allah kita jumpa tempat dia, kita bicara, baca kot sekali lalu. Tak sedap juga rasanya. Pasal ada juga nak sebut prinsip umum yang kena faham bab ketuhanan dan nanam tu, biarlah dulu. Pertamanya percaya dengan Allah. InsyaAllah kita perhati situ. Pasal ada nanam ni, walaupun katalah kita tak dan belajar sampai habis kitab, mana yang dah belajar tu kod mati ke apa ke, sekurang-kurangnya kita dah sebut, kita dah belajar prinsip. Oh yang ni kena faham bab Tuhan ni, oh yang ni kena faham bab Rasul. Nak faham, orang kata apa,
dia punya idea keseluruhan dalam bab tu mesti yang ni jangan disanggah. Detail satu-satu tu satu hal, tapi keseluruhan dia apa jangan disanggah. Macam mana kalau orang kafir dia masuk Islam, dia nak belajar Islam semua sekali, macam mana orang mampu duduk situ. Untuk macam mana? Dia mesti idea keseluruhan tu dia terima. Mesti terima Allah Ta'ala Tuhan, taat ke Rasulullah. Rasulullah yang tirah dia adalah utusan Allah Ta'ala, apa yang dibawanya adalah benar. Setuju lah tu, ucap kalimah syahadah Islam. Untuk pelan-pelan lah, carry on lah, belajar lah apa yang penting. Nak semayang, nak puasa, apa-apa, one by one lah. Lepas tu penting kan, mana prioriti besar. Dia kena pilih lah tu. Nak belajar semua sekali, serentak, tak. Tapi idea keseluruhan dalam konsep Islam kau mesti terima. Ketuhanan, mesti bab Tuhan betul. Tuhan tak boleh nak gambar, Tuhan tak boleh nak bayang, tak boleh nak rupa. Memang hal tu, mesti dia sempurna, dia takkan ada sifat kurang. Lepas tu, sekurang-kurang kena belajar apa? Yang tu satu hal kena belajar, tapi dah faham bab ketuhanan, terima oleh abang Rasul, iktiraf Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul mesti benar. Pasal dah dibuktikan bahawa kebenaran dia pun iktiraf memang Rasul benar, syahadah, sah Islam. Betul nak belajar satu-satu macam mana? Belajar, bahkan masa take time, bahkan sampai umur habis pun ada, tak habis belajar lagi. Tapi idea keseluruhan tu mesti ada, syahadah Islam. Ni pun, kalau kita nak belajar satu-satu detail tu, bahkan masa. Tapi idea keseluruhan dalam 6 perkara tu mesti ada. Jadi nak baca gopoh-gopoh tu tak sedap rasanya. InsyaAllah sekali lagi lah kita sebut 6 perkara tu dan sebut prinsip umum pada setiap perkara dalam bab rukun iman itu. InsyaAllah kita sambung nanti pertamanya. Allahuakbar. Ya. Dengan makna dia saja. Kalau memang dia tak boleh, memang dia tak boleh menyebut Arab sama sekali, kita ajar dia ikut pun tak boleh, baru ada kelulusan di situ. Tapi rasanya takkan ada manusia yang mata turun kan, ikut je bodoh-bodoh. Walaupun orang kata mana katalah pahaman dah ada sebab ketuhanan bab Rasul, untuk suruh dia follow kita asyhadu, dia buat asyhadu, takkan tak boleh tiru suara sikit pun kan. An la ilaha illallah bunyi pi gitu kan. Macam kita tengok Dr. Zakir Naik ajar kan ada yang sampai ada orang bila tanya puas hati, I want to take syahadah with you. Sampai ada yang macam tu. Kan dia ajar, dia tanya, do you believe in one God? Kan dia ada tanya itu kan. Saya seronok tengok Dr. Zakir Naik tu, pasal banyak orang Islam di tangan dia. Dia tanya gini. Last kali bab Rasul, tu kan dia ajar syahadah, you follow me in Arabic. Maksudnya betul dia punya prinsip tu. Maksudnya kau cakap Melayu ke apa ke, India ke apa, orang putih tak kira, tapi Arab tu tetap dia ajar asyhadu. Jadi follow lah. Sekalipun dia tak hafal, bukan syarat hafal, tapi atas syarat asal mesti mengucap kalimah syahadah. Rasulullah pun kata qulu la ilaha illallah. Cuma asyhadu tu ambil pada hadis lain, mesti dengan asyhadu, bersaksi. Jadi Arab tu jangan ditinggal lah. Kalau ada pun bahasa ulama memang tak kerti apa, kita asyhadu, tak boleh nak sebut langsung, tak boleh nak tiru langsung kan. Tapi rasanya tak ada manusia yang tahu tu lah. Kod tak ada akal kot je tu. Tapi kalau dengar boleh tiru. Dia punya formula tu, tapi payah nak cuba. Tapi kalau atas formula ni, dia memang tak kerti Arab langsung. Ajar pun asyhadu. Tak lagi langsung. Biarlah cakap dengan tu. Kalau macam bisu lah katalah kan, kalau contoh tu kan, kata nak pasal tak boleh tiru langsung asyhadu tu. Dia punya style macam tu. Saya tak kerti bahasa isyarat, saya buat apa benda dah. Itu je bahasa yang ada pada dia. Ada maksud Islam. Dan kalau itu kaedah dia bercakap. Tapi supaya biasanya payah nak cari hak dengung itu. Okey. Tapi macam mana buat saya sebut, syarat tu ada, melainkan orang yang istilahnya tak ada upaya langsung, tak boleh nak tiru langsung, kita cabut pelan-pelan pun, maka tak ada taklifnya. Barulah boleh dibenarkan dengan bahasa dia saja. Betul. Okey. Ya, kalau istilahnya yang tu dia panggil marfu' juga.
pasal berlaku zaman Rasulullah, marfu' takriri lah istilahnya. Ya, hadis marfu' fi'li, hadis marfu' fi'li takriri. Macam mana sahabat makan dhab, Rasulullah tak larang. Bila diajak makan, kata dia, hadza laisa min tabi'ati qaumi, kaum aku bangsa Quraisy tak makan dhab. Tapi Rasulullah tak larang menunjukkan. Jadi hadis tu jadi marfu' fi'li takriri, ya. Maksudnya hukum dia kepada Rasulullah punya perbuatan juga. Pasal Rasulullah iktiraf. Jadi kalau disebut martabat hadis tu dalam masalah hadis, dia panggil hadis marfu' fi'li pasal perbuatan. Kalau disebut buat, kalau disebut baca, hadis marfu' qauli, qauli, hadis marfu' qauli. Qauli hukmi, pada hukumnya marfu'. Kalau yang memang Rasulullah sebut, kalau perkataan hadis marfu' saja. Marfu' qauli, marfu' fi'li, marfu' takriri. Tapi yang ni hadis marfu' hukmi, yang fi'li. Kalau takriri, fi'li ada akan jadi takrir. Kalau kata qauli, hadis marfu' qauli. Hadis marfu' qauli. Jadi marfu' pasal sandar ke Rasulullah, Rasulullah tak bangkang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk 11.35 insyaAllah.